Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih Tan Sri Speaker kerana memberi ruang kepada saya untuk membahaskan Belanjawan Madani ketiga yang bertemakan membuka ekonomi, menjana perubahan, mensejahtera rakyat bagi tahun 2025. Syabas diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan pasukan Kementerian Keuangan serta pihak-pihak yang telah terlibat dalam merangka sebuah dokumen yang penting bagi rakyat dan negara. Seperti belanjawan-belanjawan yang pernah dibentangkan sebelum ini oleh mana-mana kerajaan sekalipun, belanjawan kali ini juga tidak terlepas daripada mendapat kritikan dan cadangan membina supaya dapat dibuat penambahbaikan. Tan Sri Speaker, meskipun belanjawan Madani telah masuk seri ketiga dan peruntukan keseluruhan FEDA akan ditingkatkan hampir 6 juta ringgit pada tahun 2025, saya masih tidak nampak sebarang usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk memperkukuh dan memulihkan kembali FEDA. Perancangan dan hala tuju kerajaan mengenai masa depan FEDA terus menjadi tanda tanya sejak agensi tersebut diletakkan di bawah seliaan Jabatan Perdana Menteri. FEDA perlu diletakkan di bawah kementerian supaya urusan pentadbiran dan kawal selia yang lebih berkesan. Saya mencadangkan supaya FEDA diletakkan sepenuhnya di bawah seliaan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah yang diteraju oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri agar dapat bergerak seiring bersama agensi RISDA dan FEKLA. Penyeragaman tiga agensi utama yang jadi tunjang ekonomi masyarakat luar bandar perlu dilakukan supaya gerak kerja untuk memperkukuhkan sektor sawit dan getah dapat berjalan dengan lebih berkesan kerana adanya pemusatan dari segi pentadbiran. Tan Sri Speaker, sebelum ini pelbagai jenis bantuan tersedia oleh semua peneroka FEDA. Kini keadaan tersebut langsung berubah. Hanya sebilangan kecil saja yang layak untuk memanfaatkan setengah bantuan dan terdapat juga bantuan yang terpaksa dimansuhkan. Tiada lagi bantuan pinjaman perumahan, tiada lagi bantuan keusahawanan SIUF dan lain-lain. Keadaan kewangan FEDA sememangnya memerlukan lonjakan baru supaya dapat dipulihkan sepenuhnya bagi menjamin kestabilan yang berpanjangan. Tanah seluas 350,733 hektar yang dipajakkan kepada FGV mesti diambil alih semula kerana pulangan ke FEDA iaitu 248 juta ringgit dan 15% hasil daripada keuntungan tanah yang dipajak sudah tidak lagi berbaloi. FGV ini tiada roh perjuangan asal FEDA. FGV ini memerlukan sentuhan FEDA. Sebelum peneroka terus menjadi mangsa keadaan, kerajaan hendaklah mencari jalan dan memastikan jawatan-jawatan penting di FGV mesti datangnya dari FEDA itu sendiri. Tan Sri Speaker, tanpa disedari, 7 tahun telah berlalu mengenai hasrat kerajaan untuk membenarkan peneroka FEDA membina lebih daripada satu unit rumah dalam satu lot tanah. Peneroka pada hari ini dibiarkan dengan 1000 persoalan kerana masih belum ada sebarang petunjuk atau pemakluman daripada kerajaan mengenai pindaan Akta Penempatan Berkelompok JSA 1960. Saya cukup memahami bahawa banyak prosedur yang perlu dipatuhi terlebih dahulu sebelum pindaan tersebut dimuktamadkan. Namun, tempoh 7 tahun itu sudah cukup lama dan sememangnya tidak boleh diterima jika penghujungnya perkara tersebut gagal untuk direalisasikan. Saya menggesa supaya pindaan ini dapat dipercepatkan atau selewat-lewatnya dilakukan sebelum berakhirnya penggal Parlimen ke-15. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Jelebu dan agensi-agensi berkaitan baru-baru ini selesaikan isu PBJF di FEDA Bukit Jalur dan FEDA Bukit Rokan Utara. InsyaAllah awal tahun rumah ini mula diduduki. Terima kasih Jelebu. Tan Sri Speaker, walaupun peruntukan agensi peladangan dan komuniti ditingkatkan kepada 2.6 bilion ringgit pada tahun depan, hakikatnya peruntukan RISDA telah dikurangkan sebanyak 350 juta ringgit. Pengurangan peruntukan dengan jumlah yang besar ini tidak seharusnya berlaku kerana RISDA mempunyai komitmen yang cukup tinggi terhadap masyarakat pegabung kecil di luar bandar. Saya ingin mendapatkan penjelasan berhubung perkara ini kerana pengurangan peruntukan tersebut dikuatiri bakal menjejaskan segala usaha dan perancangan RISDA pada tahun depan untuk terus mendampingi para pekebun kecil. Perlu difahami di sini bahawa anak-anak syarikat milikan RISDA atau kumpulan RISDA Holding bukan meniaga dan mengejar keuntungan semata-mata tetapi lebih kepada membantu pekebun kecil dan keseluruhannya. Tan Sri Speaker, mengenai penggantungan perlembagaan nafas secara serta-merta bermula Jumaat lalu.
perlu diharmonikan segera. Keputusan menggantung penerbangan nafas bagi saya adalah tidak wajar. Soal sama ada keputusan penggantungan pengurus besar yang dibuat oleh jemaah pengarah sebelum ini sah atau tidak, saya tidak mahu ulas. Tetapi saya dimaklumkan bahawa wakil pendaftar pertubuhan juga ada bersama semasa keputusan penggantungan itu dibuat. Jika tiada insiden luar biasa, mana mungkin AJP yang dipilih dari negeri, dari kawasan dan dari unit membuat keputusan sedemikian. Kebimbangan utama saya dalam hal ini adalah mengenai kepercayaan ahli peladang terhadap kerajaan dan masa depan LPP itu sendiri. Sekiranya mereka bertindak mengeluarkan saham, maka gelaplah masa depan LPP. Selaku ahli unit di LPP Tampin, saya menggesa supaya siasatan segera dilakukan dan individu yang bersalah hendaklah diambil tindakan. Hal ini termasuklah isu kartel baja di LPP yang sudah berlangsung sekian lama. Tuan Sri Speaker, saya difahamkan pendaftaran inisiatif budi agro komoditi masih rendah dalam kalangan pekebun kecil. Itu hanya sekitar 17% atau 36,000 saja yang sudah membuat permohonan. Manakala baki seramai 178,540 orang atau 83% lagi masih belum mengukuhkan sebarang permohonan. Saya mencadangkan agar kerajaan dapat merencana alternatif lain supaya semua pekebun kecil dapat didaftarkan secara automatik tanpa melalui proses permohonan berdasarkan data-data kerajaan sedia ada. Janganlah setiap kali inisiatif baru diwujudkan akibat perubahan dasar, rakyat pula yang terpaksa dibebankan dengan segala macam permohonan baru. Tuan Sri Speaker, merujuk perkara 83/2 pengambilan tanah bagi maksud persekutuan ada menyebut bahawa persekutuan dah membayar kepada negeri itu suatu premium yang sama banyak dengan nilai pasaran bagi pemberian itu. Sekali lagi, saya ingin mendapatkan penjelasan berkenaan pengambilan tanah di kem Syed Surajuddin Gemas yang melibatkan kos berjumlah 1.2 bilion ringgit kepada Kerajaan Negeri Sembilan. Saya pernah membawa perkara ini semasa membahaskan belanjawan 2024 yang lalu, namun jawapan yang diberikan ketika itu sangat pendek dan mudah, iaitu kerajaan sedang berbincang dengan Kerajaan Negeri Sembilan. Kini setahun sudah berlalu. Saya fikir tidak logik kalau statusnya masih di peringkat perbincangan. Perkara ini perlu dijelaskan dan pembayaran hendaklah disegerakan supaya dapat dimanfaatkan untuk tujuan pembangunan rakyat di Negeri Sembilan. Tuan Sri Speaker, projek laluan rel Pantai Timur ICRS sepanjang 655 km dijangka siap. Silakan Jelbu. Boleh bagi saya sikit masa, Tan Sri Speaker. Saya nak merujuk kepada ucapan Tampin berkaitan dengan premium, Tan Sri Speaker. Tentunya apabila kerajaan persekutuan menggunakan tanah di peringkat negeri harus melalui proses seperti biasa, yakni penilaian tanah, pembayaran premium, sama ada melalui penilaian JPPH ataupun apapun perkara medium yang digunakan pakai. Masalahnya, Tan Sri Speaker, seperti yang Tampin sebut, kem Gemas, Sirajuddin Gemas mempunyai tunggakan premium hampir 1.2 bilion. Dan perkara ini sudah berlarutan, Tan Sri Speaker. Masalahnya ialah pendapatan negeri, revenue negeri bergantung juga kepada premium tanah yang diguna pakai ataupun diberi hak milik, termasuk kepada kerajaan persekutuan. Saya khawatir, saya nak minta pandangan Tampin sama ada setuju atau tidak. Kalau ini tidak dilaksanakan atau tidak disegerakan, maka ia akan jadi presiden case, Tan Sri Speaker. Minta maaf dengan izin. Akan jadi presiden case kepada kementerian-kementerian yang lain. Kerana dalam search ataupun dalam penelitian saya, ianya juga berlaku di beberapa daerah di Negeri Sembilan, termasuk di bawah Kementerian Kerja Raya, termasuk di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, yang mana sehingga ini juga tidak melunaskan bayaran premium dan ini mendatangkan masalah kepada keuangan negeri. Apa pandangan Tampin? Terima kasih. Saya amat bersetuju dengan pandangan Jelbu kan. Sudah semestinya lah kan, walaupun kadang-kadang negeri-negara lain beria-ia untuk menuntut royalti dan sebagainya, sebenarnya Negeri Sembilan dah lama tunggu dah, cuma kita tak bising je. Tuan Sri Speaker, projek laluan rel Pantai Timur tadi hanya mengambil masa selama 4 jam daripada perjalanan Gombak ke Kota Baru. Namun keadaannya cukup berbeza jika menaiki kereta api daripada stesen KTM Gemas yang memakan masa hampir 11 jam untuk sampai ke Kelantan.
ECRN ini bakal menjadi pilihan ramai kan, kerana dapat menjimatkan tempoh perjalanan. Saya ingin mengetahui apakah perancangan kerajaan terhadap stesen-stesen KTM di jajaran Pantai Timur, khususnya di stesen KTM Gemas, kerana perkara ini bakal menjejaskan ekonomi di kawasan setempat. Saya juga ingin mencadangkan supaya kawasan Gemas dijadikan sebagai hub logistik baru yang menghubungkan selatan dan Pantai Timur bagi melindungi ekosistem dan industri perkhidmatan KTM itu sendiri. Tuan Sri Speaker, berdasarkan rekod 2022, kadar kemiskinan Bumiputera pada tahap 7.9% diikuti kaum India 5.4% dan Cina 1.9%. Pengangguran dalam kalangan Bumiputera juga adalah yang paling tinggi. Manakala sasaran pemilikan ikuti korporat 30% Bumiputera masih tidak tercapai dengan kadar 18.4% pada tahun 2020 berbanding bukan Bumiputera. Meskipun pedih dan pahit untuk ditelan, itulah realiti sebenar keadaan Bumiputera pada masa ini. Walaupun hak dan keistimewaan istimewa Bumiputera telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan di bawah perkara 153. Saya mencadangkan supaya satu jawatankuasa khas diwujudkan dengan segera bagi memantau perjalanan agenda permakasaan ekonomi Bumiputera agar dapat berlangsung dengan baik dan tidak berlaku kecurangan. Tuan Sri Speaker, perkara yang membimbangkan saya mengenai gaji minimum baru adalah kemampuan syarikat-syarikat kecil di sektor perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS. Saya ingin mencadangkan supaya pengecualian khas diberikan kepada syarikat-syarikat yang mencatatkan keuntungan cukup-cukup makan bagi mengelakkan insiden pemberhentian pekerja yang akhirnya bakal meningkatkan kadar pengangguran negara. Selain itu, saya juga ingin mencadangkan supaya mekanisme perintah gaji minimum ini menggunakan konsep yang sama seperti kaedah kerajaan memberikan bantuan kepada rakyat, iaitu dengan merujuk kepada pendapatan boleh guna sesebuah syarikat. Kerajaan juga mungkin boleh mempertimbangkan untuk menetapkan nilai ambang keuntungan tahunan syarikat yang perlu mematuhi kadar baru gaji minimum. Tuan Sri Speaker, sebab masa tak mengizinkan, saya ringkaskan. Tuan Sri Speaker, pada kesempatan ini, saya ingin merakamkan penghargaan kepada Yang Berhormat Sri Gading selaku pengurusi Pakatan Harapan dan Amanah Negeri Johor, Yang Berhormat Ledang selaku pengurusi PKR Johor, YB Kulai selaku pengurusi DAP Johor dan sahabat baik saya YB Keluang atas kerjasama yang diberikan untuk membantu Barisan Nasional mencatatkan kemenangan manis di Dun Mahkota. Sejarah tersebut merupakan satu pengiktirafan daripada rakyat terhadap kerajaan perpaduan dan membuktikan bahawa parti-parti yang ada dalam kerajaan hari ini boleh bekerjasama dengan baik di luar sana. Walau bagaimanapun, perkara tersebut masih sukar untuk diterjemahkan dalam Dewan ini kerana masih ada sebilangan kecil yang masih terbawa-bawa dengan sejarah lampau. Oleh itu, saya terpanggil untuk memberi respon terhadap beberapa perkara yang dibangkitkan oleh rakan di sebelah blok kerajaan. Pertama, mengenai kenyataan bahawa Menteri-Menteri UMNO kurang membantu dalam pentadbiran kerajaan. Kenyataan itu dibuat oleh Yang Berhormat Bagan tempoh hari jelas tersasar umpama jauh panggang dari api. Semasa pembangkang sekalipun, Yang Amat Berhormat Bagan Datuk menjawab panggilan Yang Berhormat Bagan walaupun jam menunjukkan pukul 3.38 pagi. Harap selepas ini Yang Berhormat Bagan tidak menangis lagi untuk meminta bantuan. Alhamdulillah, apa yang rakyat lihat hari ini, menteri-menteri daripada UMNO telah mainkan peranan penting dan menunjukkan prestasi yang sangat baik untuk membantu kerajaan pada hari ini. Saya tak nak bandingkan dengan menteri daripada parti lain, tetapi sendiri mengingatlah. Keduanya, soal permohonan maaf secara terbuka yang dibuat oleh bosku. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang menerima baik permohonan maaf tersebut. Perkara tersebut tidak perlu dijadikan isu kerana ia tidak mempengaruhi mahkamah kerana mahkamah bertindak dengan perkara yang dihadap kepadanya. Maaf-pemaafan itu adalah budaya dan cara orang Melayu, cara orang Islam. Diterima atau tidak terpulang, tetapi itu adalah perbuatan yang mulia. Kamu sendiri juga apabila hendak mendapatkan kuasa, terpaksa bekerja ke Sarawak untuk permohonan maaf. Ketiga, soal teks ucapan belanjawan berkaitan tahanan di rumah yang cuba dikaitkan dengan bosku. Sangkaan jahat tersebut langsung tidak boleh diterima kerana tidak masuk akal. Soal sama ada bosku mendapat perintah tahanan di rumah ataupun tidak, itu pertimbangan kemudian. Beliau tetap perlu menjalani proses permohonan sama seperti orang lain. Kalau permohonan yang diberikan kebenaran, dapatlah. Kalau ditolak, tidaklah. Tiada jaminan.
Meskipun terlalu besar kebencian kepada bosku, janganlah memperlakukan beliau seperti tidak pernah berjasa kepada rakyat dan negara ini. Yang Amat Berhormat PMX, TPM 1, TPM 2 serta kepimpinan tertinggi yang lain berusaha agar kerajaan perpaduan hari ini terus mendapat mandat dan keyakinan daripada rakyat untuk menghadapi apa jua rintangan. Janganlah kerana ego kamu akan menggagalkan usaha kerajaan hari ini seperti mana kamu gagal semasa 22 bulan dahulu. Tan Sri Speaker, saya berharap segala persoalan dan cadangan yang telah dilontarkan sebentar tadi mendapat perhatian kerajaan untuk tindakan selanjutnya. Akhir kata, sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya sudahi dengan memetik pesanan Allahyarham Usman Awang. Marahnya dengan diam, merendah bukan menyembah, meninggi bukan melonjak, watak Melayu menolak permusuhan, setia dan sabar tiada sempadan. Tapi jika marah tak nampak telinga, musuh dicari ke lubang cacing. Tak dapat tanduk, telinga dijinjing. Maruah dan agama dihina jangan. Hebat amoknya tak kenal lawan. Sekian, Tan Sri Speaker, saya mohon menyokong.